kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni sekali lagi kita dapat bersama-sama, dan insya-Allah pada malam ni kita akan meneruskan perbincangan kita. Tapi walaupun kita meneruskan perbincangan kita, kita balik ke muka 3 balik dalam buku kita ni. Ramai yang dah ada buku ni, tapi yang baca tu saya tak tahulah. Kan? Tapi tak apa. Yang paling penting di sini ialah yang saya nak terangkan. Dalam bab 1 ni, Dr. Yusuf Qaradawi menjelaskan bahawa Islam ni dianggap agama seimbang tu. Ramai orang bila baca buku ni dia tak faham ni. Yang muka surat 3 ni, yang poin-poin tu. Ketuhanan, kemanusiaan. Kerohanian, kebendaan. Ukhrawi, duniawi. Wahyu, akal. Apa ustaz tak faham saya dah. Kan? Jadi di sini saya nak terangkan. Kita dah terangkan sedikit, tapi sekali lagi saya nak ingatkan balik, iaitu yang dikatakan seimbang ni. Sebab apa? Islam lah satu-satunya agama manusia. Tak ada lah agama lain. Sebab agama lain tak cukup untuk memberikan apa yang manusia perlu. Manusia ni perlu, tapi agama lain tak bagi keperluan tu. Buat tom yam, lepas tu udang tak ada, sotong tak ada, ayam tak ada, dan apa tu, bunga kobeh tak ada. Lepas tu apa? Rempah tom yam yang ada. Orang tak panggil tom yam, orang panggil kuah tom yam. Kan? Jadi keperluan manusia ni berbagai. Jadi Islam, Allah Subhanahu Wa Taala datang ni dalam bentuk macam ni. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak beri agama ni pada manusia, apa jadi pada manusia? Kita kadang-kadang kita belajar fiqh, kita rasa serabutlah agama ni. Ni wajib, ni rukun, ni akhir-akhir berat kepala kita. Kan? Tapi cuba reverse balik. Tuhan tak bagi apa satu, kamu cari sendiri. Baru teraba-raba. Teraba macam mana nak hidup ni tak? Baik ke tak baik satu benda tu? Tak ada cara nak menilai. Orang muda kata zina tu bagus, seronok. Mak ayah kata tak bagus, aku pening kepala fikir pergi sekolah apa fikir. Kan? Bagus ke tak bagus? Tak ada neraca, pak cari sendiri. Jadi manusia ni tak reti nak beza baik ke buruk. Yang dah mengandung 9 bulan, laki lari tak tahu ke mana, memang buruk dia atau berzina ni, tak jadi. Kena kahwin barulah. Sebab apa? Tak nak lari. Ada surat nikah ada orang. Yang tak kena lagi kata, karut tu aku punya bagus, partner aku orang bagus, sporting lah, tanggungjawab lah apa. Sebab tak ada neraca. Tuhan pun kesian kat manusia. Tuhan pun turunkan ajaran. Tuhan kata macam ni. Macam ni boleh dibahagikan. Dalam ibadat, iaitu hubungan kamu dengan Tuhan, kamu kena buat macam ni. Yang jadilah kita belajar tu ni, sembahyang ni. Kita kena belajar dari sini. Baru kita rasa, oh gini rupanya.
Semayang kena kamu buat macam ni. Kalau Tuhan kata kamu semayanglah, nak semayang macam mana pun, saya tak boleh nak mari semayang sini hari ni. Sebab mungkin orang sini idea dia lain semayang. Guling-guling semayang dia. Gong. Dari maghrib sampai isyak dia guling je. Apa sejik ni? Tak seronok lah guling. Ada pula yang duduk jenis leleh air mata tu apa? Semayang. Leleh air mata. Tak gerak-geri semayang. Jadi pergi masjid lain, cara lain. Itulah agama lain. Tak ada panduan. Jadi alhamdulillah Tuhan bagi kat kita ni. Kalau syukur batu pun tak habis dah kita. Nampak tak Tuhan kata wa in ta'uddu ni'matallah lan tuhsuha. Kamu nak bilang nikmat Allah, tak boleh. Nikmat yang ni saja pun dah banyak dah. Kan? Jadi kita hubungan dengan Allah. Cara kamu kena ada puasa. Dalam setahun kamu kena puasa sebulan. Dalam bulan Ramadan ada peraturan dia, ada gini dia, ada keringanan dia. Kamu tak boleh ni cara dia. Kalau kamu dalam keadaan gini, ni cara dia. Ni dia bagi. Kalau hubungan sesama kamu ada. Kalau mak dengan anak macam mana? Mak dengan ayah mana lebih utama? Ayah tukang bagi cari rezeki. Mak tukang beranakkan kita. Hak mana lebih utama? Sudah. Ada orang kata, ayah lebih utama. Sebab kalau tak ada ayah, tak boleh makan kita. Orang zaman dulu tak? Orang zaman sekarang kata, mana pula? Mak pergi kerja juga je tu. Tak ada ayah pun boleh hidup je tu. Jadi Tuhan bila sahabat tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang paling utama untuk aku buat baik pada dia? Nabi kata, mak kamu. Lepas tu orang tu tanya, lepas tu siapa? Lepas tu mak kamu. Lepas tu orang tu tanya lagi Nabi, lepas tu siapa? Mak kamu. Lepas tu ayah kamu. Yang keempat dah ayah. Kalau tak bagi tahu macam tu, ada orang kata mak, ada orang kata ayah. Ada orang buat macam-macam dengan mak ayah. Jadi hubungan sesama manusia pun ada juga. Suami isteri. Macam mana suami isteri? Bagi orang Arab, tak perlu bagi pusaka kepada orang perempuan. Orang Arab zaman jahiliah, dia tak bagi pusaka kepada orang perempuan. Sebab apa? Sebab dia kata, orang perempuan nak buat apa harta? Makan dia orang tanggung, rumah dia orang tanggung semua. Orang perempuan di zaman jahiliah, jahiliah Arab, lebih baik layanan dia daripada jahiliah moden. Jahiliah moden ni orang perempuan tukang jual kereta, tunjuk handphone, tak macam tu. Jahiliah Arab, zaman jahiliah sebelum kedatangan Islam ni, orang perempuan ni dia haid bekerja. Sebab apa? Dan tanggung. Kalau suami mati, adik-beradik akan tanggung. Kalau tak ada adik-beradik, pak saudara akan tanggung. Kalau tak ada pak saudara, kabilah akan tanggung. Jadi dia tak perlu harta. Lalu dia kata, tak payah bagi lah. Mari Negeri Sembilan, habis bolok kat dia. Orang lelaki pula sengih, tak dapat apa. Kan? Nampak tak situ? Tuhan maha mengetahui keperluan manusia. Tuhan pun turunkan ayat. Macam mana nak bagi harta pusaka? Dia bagi tu. Ni kalau suami kematian isteri, macam ni cara dia bagi. Isteri kematian suami, ni cara dia. Kalau tak ada anak, dapat banyak ni. Kalau ada anak, banyak ni. Anak lelaki dapat banyak. Kalau kita sendiri baru nak kaji, tubuh universiti satu kaji. Universiti kaji harta pusaka. Daripada zaman 1000 tahun dulu, cari sampai sekarang tak jumpa lagi. Sebab apa? Universiti ni kata orang ni lebih banyak. Duk kelahi batu je tak habis-habis. Banyak mana dah kita tak payah kelahi. Tuhan dah bagi tahu. Alhamdulillah jadi orang Islam tak. Banyak dah Tuhan selesaikan masalah kita. Kadang-kadang kita belajar fiqh, keruk mata, kening keruk. Wayah Islam ni. Dan saya bukan buat andaian, memang baru ni saya pergi ceramah ke satu tempat. Saya ulah buku ni jugalah. Sikit je. Tapi sebab saya kupah buku saya yang lain, Kerajaan Islam Sepanyol. Saya sebut je buku ni, saya tunjuk.
Seorang jemaah tu memang kata Islam ni memang payah kalau kita buat mudah-mudah tak jadi je. Saya pun kata ni ada juga orang berpandangan macam ni. Dan ini sebenarnya kefahaman macam ni banyak dalam masyarakat. Islam ni susah. Kalau mudah tu bukan Islam dia. Sebab apa? Sebab dia belajar dari sudut yang nampak susah. Sebenarnya Islam lah yang menyelesaikan masalah kita. Jadi balik kepada ni. Sebab itulah Allah Subhanahu Taala menurunkan Islam dan Islam tu beri. Tetap agama lain tak ada ni. Dia tak boleh nak bezakan. Hak mana hak Tuhan, hak mana hak manusia. Maknanya kat mana manusia boleh cari sendiri, kat mana manusia mesti dengar arahan Tuhan. Contohnya kata tak. Zaman dulu bukan ada gelas macam ni. Kan? Zaman tu nenek moyang kita yang duduk dalam gua dulu. Gelas tak ada. Minum dalam upih je. Dalam tempurung kelapa minum. Lepas tu mari sampai ada tudung. Zaman dulu mana ada benda ni? Kan? Boleh rekod berjam-jam. Boleh tunjuk gambar pula video. Mana video Islam, rekorder Islam dengan rekorder tak Islam ada tak? Tak ada. Sebab apa? Kamu nak hidup, benda yang kamu nak hidup ni kamu cari sendiri. Hak mana kamu perlu, hak mana baik untuk kamu, gasak lagi lah. Yang penting kamu jangan langgar norma-norma dia. Yang ni, kamu letaklah nama Al-Tasjil. Oh, ni Islamik ni Ustaz. Dia nama dia Musajjil. Nama bahasa Arab kan kita nampak Islamik kan. Lepas tu, buka-buka video lucah ada dalam. Bukan pada nama. Kan? Tapi pada penggunaan dan etika. Kalau pergi duduk letak tepi rumah orang nak tahu rahsia keluarga dia, haram lah, salah lah. Kan? Wala tajassasu, kan? Jangan kamu mencari-cari berita orang. Jangan kamu tajassus. Jangan kamu nak congkel rahsia orang. Lepas tu kalau kamu buat nama Islam pun kalau tak ikut etika Islam tak. Tapi kalau kamu nak kaji macam mana puasa terbaik selain daripada puasa Nabi Muhammad, tak boleh. Itu hak Tuhan dah. Dia bagi siap dah. Kamu kena ikut je. Nampak tak? Itu ketuhanan dengan kemanusiaan. Ada benda manusia boleh kaji, ada benda manusia kena ambil daripada Tuhan. Kaji pun mesti kaji sekitar ayat Quran, hadis. Ayat Quran, hadis. Quran aku tu je. Sebab tu kalau bincang bab puasa Rejab, tak boleh berhujah. Nenek aku kata puasa Rejab ni bagus. Lah, jangan pergi nenek kamu, pergi ayat Quran, hadis. Macam tu. Ada tak dalam ayat Quran? Dah memang tak ada lah suruh puasa Rejab. Dalam hadis macam mana? Mari kita analisis hadis ni macam mana. Dia duk main gitu je. Dia tak boleh. Oh, ada tok lebay seorang kat kampung saya. Pihak dia memang tinggi. Dia kata, kan. Bukan rujukan terakhir macam tu. Sebab itu hak Tuhan. Hak Tuhan, Tuhan dah bagi tahu melalui Quran dan sunnah. Kita kena ikut je. Bolehlah bincang tu boleh, tak ada masalah, tapi kita Quran sunnah, Quran sunnah. Main gitu je. Okey. Keduniaan dan kebendaan. Kerohanian, kebendaan. Islam ni ada komponen rohani dan benda. Dia sekali, dia bagi belaka. Nak jadi baik, nak masuk syurga, tak payah menyakitkan diri. Sebab apa? Tuhan jaga diri kita, benda ni Tuhan jaga. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara sunnah dia apa dia? Dia minyakkan rambut. Sebab apa? Penampilan ni benda lah, material lah. Dia sikat rambut. Orang mari nak jumpa dia, dia pakai baju dulu. Dia jaga penampilan. Itu kan nampak benda. Dia naik unta, naik kuda, naik apa yang ada dia naik. Dia tak warak. Oh, saya tak naik kuda, saya tak naik emas, saya naik kancil je. Tak ada. Kalau saya tak naik emas tu tak apa, sebab tak ada duit. Bukan sebab hukum tak boleh. Kan? Jadi kalau kita kata macam tu, Islam ni beri benda dan beri rohani. Dia ada package nak bertaubat. Macam mana bertaubat? Ada cara-cara dia. Maknanya kerohanian, nak menyucikan jiwa apa semua ada.
Dia tak mengabaikan, tak melebihkan, mengabaikan. Okey. Kemudian dia kata sini ukhrawi dan duniawi. Akhirat pun ada, dunia pun ada. Kita tidak boleh tuntut dunia tinggal akhirat, tuntut akhirat tinggal dunia. Tak boleh. Bahkan sebenarnya Islam ni dia menggabungkan jadi akhirat lega. Pergi kerja dapat pahala dan dapat upah. Tak ada Islam kata kalau kamu nak dapat pahala jangan ambil upah tu. Orang tu kerja merah mata-mata tak. Orang nak bagi upah. Nak tapi saya nak pahala bulan ni. Tak ada. Sebab apa? Ada tuntutan-tuntutan dia. Dalam ibadat baru kamu tak boleh ambil upah. Ibadat yang macam mana? Bukan semua. Contohnya semayang. Kan? Hari tak jadi imam, azan maghrib main bola lagi. Buat apa? Hari ni tak tugas. Tak semayang. Tak boleh lah kan. Dan tempat imam kita tak ada lah buat sampai macam tu. Hari tak tugas, main golf lah apa. Hari ni tak tugas hari ni. Kan? Tapi kalau bertugas dengan ikhlas, dapat gaji ke, dapat apa orang panggil ni, elang ke apa. Apa tu imam tu tak ikhlas lah. Makmum lagi ikhlas, tak dapat gaji pun mari semayang. Bukan, dia bukan upah pergi semayang. Dia upah semayang di sini. Dalam Malaysia ni ada berapa ribu masjid. Kok dia nak pergi mana pun tak boleh, imam kena mari sini. Sebab apa? Kami bagi allowance untuk mari sini je. Itu dia panggil. Kan? Jadi sebab itulah dalam ibadat-ibadat macam ni kita tak boleh upah. Bagi 200 boleh lah. Tolong puasa bulan ni sehari 200. Kan? Sampai maghrib dia buka bagi 200. Kita makan kenyang lah tengah hari ni. Apa aku dah sap lah. Tak boleh. Ni mentang-mentang bisnes sap, ibadat pun sap juga. Tapi ada ibadat yang boleh sap juga. Kalau ibadat tu ibadat harta. Kan? Ibadat harta. Sebab tu upah haji dalam mazhab Syafi'i dia terima upah haji. Ada sebenarnya, tapi dasar dia duniawi, ukhrawi. Dia duduk dalam satu package duniawi dengan ukhrawi tu. Kita didik anak kita, ikhlas tak? Mak ni tak ikhlas ni. Sebab apa? Bila saya jadi kerja besar bila-bila, mak berbangga, saya pun ulur pula. Ikhlas tapi kemuliaan, kemegahan tu keduniaan. Nikmat dunia yang Allah bagi manusia rasa. Kalau ada peluang nak dapat pangkat, dapat datuk, dapat Tan Sri, nak kejar lagi. Islam tak marah. Kan? Tapi guna cara yang baik. Sebab tu ulama sendiri pun dia kejar benda tu. Dia tengok ada ulama ulah macam ni, aku nak ulah lagi bagus lah. Dia pun ulah dengan cara yang lagi bagus. Nama dia harum disebut. Tidak, orang tak panggil tak ikhlas macam tu. Sebab apa? Itu kelebihan keduniaan yang Allah bagi pada manusia. Jadi orang Islam ni dia boleh di dunia pun bahagia, hebat macam orang lain. Tapi orang yang tak Islam tak dapat akhirat. Orang Islam dapat akhirat. Jadi orang Islam jauh lebih seronok daripada jadi orang bukan Islam. Yang kita, kebanyakan kita pada hari ni duduk tengok orang bukan Islam tu seronok. Kita tak seronok. Islam ni letih betul. Benda ni tak boleh. Benda ni tak boleh. Tak seronok dia dah. Bukan. Keseronokan tu bila kita mengamalkan Islam. Sebab apa? Sebab dia guide kita untuk mendapat kebahagiaan yang maksimal. Betapa ramai orang Tuhan bila Allah Subhanahu taala mengharamkan judi dan arak. Tuhan kata apa? Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Sungguhnya syaitan mahukan kamu berkelahi dengan menggunakan arak dan judi. Jadi kalau orang tu kita tengok je meriah, geng minum arak ni nampak baik. Sebenarnya berakhir dengan pembunuhan, kelahi, tikam belakang, dengki, berebut ni banyak masalah. Tapi mungkin kita tak sedar benda tu dan tidak ditonjolkan. Okey. Wahyu dan akal. Ada benda kena cari dalam wahyu, kena gali dalam wahyu. Akal ialah kita boleh research, kita boleh kaji. Nak buat rumah, nak buat kereta, nak buat kaji. Tapi akal, wahyu kena ikut, kena cari dalam apa ni, Al-Quran ataupun sunnah. Sunnah ni kita panggil wahyu juga.
Sebab apa? Sebab Quran ni dia sebab Quran ni wahyu yang memang perkataan dan makna. Tapi kalau sunnah ni Nabi punya percakapan apa semua ni, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sesungguhnya Muhammad tu tidak bercakap dengan hawa nafsu, ianya adalah wahyu. Macam tu. Sebab tu wahyu tu ada dua jenis. Kan? Kemudian peninggalan silam masa hadapan. Tak faham. Kalau orang dengar ni macam mana ni Ustaz? Sebenarnya ada terang kat belakang tapi saya terang dulu. Peninggalan silam masa hadapan. Kita ada pencapaian-pencapaian lama sejarah umat Islam daripada zaman Nabi Muhammad, para sahabat lah, para tabi'in apa. Dan masa depan macam mana? Kita tidak boleh tengok zaman kita ni dengan zaman dia orang. Kita kena tengok, kita kena faham. Sahabat dulu berjaya, dia gunakan prinsip-prinsip tu, tapi alat zaman tu. Macam kita katalah, dia naik kenderaan, tapi naik kenderaan zaman unta lah. Kita tak dituntut nak tiru alat tu, tapi kita dituntut tiru prinsip. Prinsip apa? Gunakan kemudahan. Cari kemudahan tu. Masa depan, kita melihat kepada masa depan, boleh mencipta, boleh buat benda-benda baru. Kepentingan masyarakat, struktur masyarakat banyak berubah. Zaman dulu orang hidup dalam kabilah. Islam tak suruh hidup dalam kabilah, tapi bila Nabi Muhammad SAW mari, dia mari dalam kaum yang duduk dalam kabilah. Jadi dia norma-norma kabilah tu dia jaga. Dia tak musnahkan. Ada hari ni orang Melayu tak ada lah kabilah lah. Cuma ada orang tu nama dia Wan, ada Ni, ada, tapi tak tahu ke mana dah pun. Nah, orang Melayu. Gi di Yaman ada kabilah lagi. Itu benda-benda yang bersifat boleh berubah. Okey. Kemudian individu dan masyarakat. Individu masyarakat ni macam mana? Islam ni dia ambil hal individu, dia ambil hal masyarakat. Pembentukan individu. Kita dalam ibadat pun, kita jangan seronok syok sendiri yang individu saja. Ada orang, semayang nombor 1. Kan? Pergi haji beres. Umrah tiap-tiap tahun. Tapi dengan jiran, tengok je muka jiran sengit lalu muka dia. Tak boleh dengan orang. Kan? Lepas tu pula bakhil. Keluarga kampung mari rumah nak buat item tu ketar tangan. Takut habis lagi bajet dah tahun ni. Tahun ni tu. Kan? Bakhil sampai memutuskan silaturahim. Salah. Sebab apa? Hak individu ada, hak masyarakat ada. Dalam harta kita, dalam poket kita ni ada duit jiran kita. Sebab apa? Sebab tu Nabi kata, janganlah seseorang perempuan itu merasa hina dengan memberikan jiran dia walaupun kaki kambing. Kaki kambing mahal kan ni tak? Kalau kat rumah saya ni sup urat keting, mau nak RM7-8 satu mangkuk. Nabi nak kata gini, orang Arab zaman dulu, kaki ni kira makanan paling malas dah, habis dah. Tanduk pun habis dah baru pergi kaki. Kononnya macam tu lah. Kan? Orang Arab ni dia suka bahagian paha, bahagian atas belakang ni. Dia pun, sebab tu orang Arab cara makan dia tak suka potong kecil macam kita. Potong kecil ni dianggap kedekut. Tapi tak boleh lah kita nak kata kedekut dia ni bagi kat aku potong kecil. Orang Melayu cara dia potong kecil. Cara makan cara itu adat lah, tak ada masalah. Sebab tu Nabi pernah ada dalam satu hadis kan, dia tidak menggalakkan daging akikah ni potong kecil, betul tak? Potong tulang. Ramai orang tak faham hadis ni. Dia ingat ke? Kalau macam tu afdal macam mana? Orang Melayu ada dia potong tulang. Kalau orang tu potong tulang, maknanya dia potong kecil. Faham tak? Kalau dia tak potong tulang, dia bantai sendi saja. Kalau paha besar mana? Besar lah kan? Macam tu. Itu adat itu sebenarnya. Lebih pada adat semasa. Okey, Nabi kata janganlah seorang perempuan tu merasa rendah diri ataupun merasa hina
meremehkanlah, walaupun dia beri kepada jiran dia kaki kambing. Maknanya bila dia masak, salah satu adabnya ialah dia bagi kepada jiran terdekat. Dia bagi makanan yang dia makan tu. Maknanya nak kata apa? Dalam makanan kita tu ada hak jiran kita. Khususnya benda-benda yang berbau, benda-benda ni. Bawa balik kampung, bawa balik durian, tiga guni. Angkat pula depan jiran, sengih muka, gong-gong. Kawan tu bau lah. Kena pula akhir bulan, kawan ni tak ada duit nak pergi beli. Dia duduk kau makan dengan keluarga dia. Waktu kulit kabum, lempar depan rumah. Sedih kawan tu. Bagi lah sikit. Ataupun makan di khalayak ramai. Klinik tunggu giliran. Kukang makan. Orang sebelah leleh dia. Dia bandek je. Itu bukan akhlak yang baik. Sebab apa? Kena bagi. Jadi memberi apa? Kan cantik tu tak? Apalah cantik. Hidup pun jadi macam ceria lah. Ini tak straight. Tengok depan je. Lalu pejabat besar kan. Dia berjalan. Lepas tu naik lift. Kalau boleh tak nak tengok orang tepi. Cari bucu mana. Sorok muka dia. Ngadap bucu. Gitu. Tak ceria hidup. Apa pasal? Masuk tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada orang Waalaikumsalam. Ada RM10 tak? Tak ada. Kan? Tak ada. Tak luak apa orang bagi salam. Ceria. Tak ada luak apa pun. Nak takut ke apa? Kita pun pelik lah masyarakat kita. Ini pengamalan Islam yang tidak menyeluruh. Sebab apa? Duk fokus pada individu saja. Kadang-kadang orang tu belajar semayang sampai lumak. Kat mana Ustaz nak letak tangan yang paling afdal sekali? Macam ni. Lepas tu takbir tu Ustaz macam mana Ustaz? Mari mana tangan tu? Kok ni ke ni? Aduh, letih tu lah. Tapi dalam bab masyarakat tak pernah ambil tahu. Macam mana hubungan, apa hukum dia, hubungan gini. Kena tahu juga. Jadi tak boleh fokus satu benda. Dia kena macam tu. Tengok. Sebab apa? Seimbang. Islam dia ambil tahu belaka. Jadi tuntutan dia Islam ni meluas. Individu ada, masyarakat ada. Islam jaga individu, Islam jaga masyarakat. Kemudian apa ni hadis yang paling baik nak dalam bukti nak membuktikan benda ni juga ialah ni hadis ni. Tidak beriman orang yang tidur dalam keadaan kenyang, jirannya lapar. Maknanya kalau kita kenyang, jiran kita lapar, saya mana tahu. Dia lapar. Tak tahu tu maknanya kamu tak berkawan dengan jiran. Nah, itu maknanya dia nak suruh berbaik-baik. Kita dah enggak zaman sekarang ni orang cukup belaka dah keperluan. Jadi tak ada jiran pun rasa. Mu ada tak ada pun aku nak buat apa kamu? Ni masalah kita sekarang. Kita tak rasa benda tu keagamaan. Faham tak? Sebab zaman dulu orang baik dengan jiran sebab perlu. Anak sakit malam, cari suluh kat mana ada kereta nak pergi tumpang buat. Pergi tak? Esok bawa gula sekilo. Orang zaman dulu beradab. Tapi zaman sekarang tak ada kereta, telefon ambulans, bayar 200, selesai masalah. Tak ada duit, bantai kat kredit. Nampak? Akhirnya menyebabkan hubungan kemasyarakatan kita makin orang rasa tak perlu. Sebenarnya tidak. Keagamaan tu. Okey, lagi. Realiti dan keunggulan. Tak faham Ustaz. Realiti dan keunggulan mai seketul gini macam mana? Realiti ni macam mana? Hak adanya tak hak mana? Keunggulan ni hak Islam tuntut macam mana? Kalau kita baca sirah Nabi SAW, kita dapati Nabi ni hebat. Para sahabat hebat. Kita tengok diri kita kecil je. Lepas tu tak boleh dah, Islam ni bukan zaman ni. Islam zaman dulu betul lah. Zaman sekarang tak ada dah Ustaz. Dia jadi negatif pula kalau kita baca dalam bentuk yang tak betul. Kita rasa Islam ni tak boleh zaman ni macam mana. Sahabat dulu berjuang, berkorban, apa. Nabi macam depan dia. Zaman kita ni siapa dia? Nak ikut Ustaz. Ustaz lebih kurang saya je. Kan? Betul lah tu. Tapi tak boleh. Kita kena tengok apa yang ada lah. Jangan duduk terlalu nak ideal sangat sampai tak buat langsung. Pendakwah mesti gini, pendakwah. Lepas tu hak mesti tu siapa dia? Tak ada seorang abuk. Lepas tu tak boleh jadi pendakwah seorang abuk. Lepas tu kalau tak ada pendakwah seorang abuk jadi macam mana?
Tak ada yang ideal, tapi yang ni lah yang ada, yang cukup makan ni, yang ni je guna yang cukup makan ni. Kan? Tapi tingkatkan, kita tingkatkan. Nah, itu maknanya Islam dia, sebab itulah kalau kamu sakit macam mana? Islam tak tengok kamu kena bangun sembahyang. Kamu nak masuk syurga kena masuk neraka. Dia tak bagi buah tu. Bila orang tu sakit, duduk tak apa. Sakit lagi, tidur tak apa. Bermusafir, tinggal puasa tak apa. Sakit, tinggal puasa. Fa'iddatun min ayamin ukhra. Kamu boleh ganti hari lain. Relax. Sebab apa? Sebab kamu memang tak larat. Orang tua. Okey. Ada cara-cara penyelesaian dia. Islam ni dia tak tuntut satu benda tu. Okey, ini atau neraka. Nak syurga ke nak neraka? Tak ada. Dia bagi alternatif. Kamu tak boleh buat macam ni. Kalau kamu tak boleh buat macam ni, buat macam ni. Ada lagi banyak cara lain. Ni. Dalam bab ni pula ulama bincanglah setakat mana nak ambil ni, keringanan ni setakat mana. Dan memang Islam ni ajaran dia terbina di atas keringanan. Sebab tu Nabi kata, kalaulah tidak, laula asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak min kulli salah. Kalau tidak kerana susah, nescaya akan aku fardukan, akan aku wajibkan bersugi setiap kali nak sembahyang. Setiap kali nak sembahyang, Nabi kata kalau tidak kerana susah, nescaya aku akan wajibkan gosok gigi setiap kali nak sembahyang. Maknanya syarat nak sembahyang bukan ambil sembahyang saja, gosok gigi dulu. Tapi tidak diwajibkan sebab apa? Sebab dianggap susah. Susah ke gosok gigi, bersugi sebelum nak sembahyang? Kalau sehari tak susah, tapi kalau setiap hari memang susah. 5 kali sehari. Tu pakai tabah tu bawa gigi, tak? 5 kali sehari. Lepas tu tinggal air semayang ni kena ada apa? Kena ada air semayang. Tak susah sebab air semayang tu ialah benda yang terlalu rapat dengan manusia. Mana ada kita tak jumpa air sehari. Kan? Paling kurang nak buang air, paling kurang nak minum. Jadi sebab tu Islam ni nak semayang, air semayang. Air tu. Kalau agama lain susah, nak semayang, colok. Sudah. Tinggal colok. Dosa hari ni. Kan? Ada tinggal air, ada. Kalau ada juga, kamu boleh tayamum. Tengok alternatif dia tu kan. Dia tak, tak boleh, pergi cari juga. Tak boleh. Tayamum. Buat apa? Air ada, tapi saya sakit. Kalau saya tayamum, akan mati, akan sakit, lambat sembuh. Okey, tayamum. Kalau saya ambil semayang, lambat sembuh. Okey. Atas pun terbang, tak boleh, Ustaz. Kalau saya ambil semayang, air basah, kena elektrik statik ke, mati habis, shock wire apa semua. Okey, tayamum. Ada. Sebab tu keperluan ada ulama baru. Kalau ulama zaman dulu, nanti saya nak cari dalam kitab sikit, dia pun cari. Imam Syafi'i tak sebutlah tayamum dalam kapal terbang. Iyalah kapal terbang baru berapa tahun. Imam Syafi'i mati tahun 204 Hijrah. 1200 tahun lepas dah mati dah. Kapal terbang baru berapa hari. Lepas tu nak ada dalam mana buku dia? Memang tak ada lah. Sebab tu setiap zaman akan ada ulama. Ulama tu akan kupas lagi tentang hukum gini. Nampak tak Islam tu? Itu hubungan dia dengan Islam ni, agama yang dia ni yang terakhir tu, tetap dan berubah. Islam ni dia ada 2 ajaran. Satu tetap, satu berubah. Ada benda tetap memang tak boleh berubah, ada benda boleh berubah. Berubah tu ada banyak macam pula. Ni yang seronok ni bila kita belajar. Subhanallah. Inilah agama yang benar. Jumpa kebenaran. Manusia tak boleh reka macam ni. Tuhan design Islam ni berubah, ada benda tak boleh berubah. Quran nak ubah macam mana? Tak boleh ubah dah. Duduk macam tu je. Kan? Terjemah dalam bahasa Melayu. Jadi Quran terjemahan, tak jadi Quran dah. Ada orang nak berijtihad sendirilah. Ulama dulu tak boleh pakai lah. Ada seorang tu, dia kira ajaran tak berapa betul lah. Kononnya dia ni kira ajaran tak mari mana lah. Arak mana ada sebut dalam Quran, dia kata. Ni ada orang Melayu, dia kata ada arak mana haram, tak ada sebut, Tuhan tak larang dalam Quran. Cuba tunjuk ayat.
Lepas tu tengok Tuhan kata apa? Tuhan kata apa ni? Amalan syaitan. Tuhan tak kata haram. Ayat mana awak baca? Ayat ni, awak tak baca Quran ni. Mana? Ni terjemahan Quran, cuba baca Quran. Dia tak faham bahasa Arab rupanya. Ramai orang menganggap dia menganalisis Quran. Bila kita suruh baca, cuba analisis sikit, dia pun baca Melayu. Ini bukan Quran. Mana? Hak bahasa Arab tu saja Quran. Bila awak analisis bahasa Melayu ini bukan Quran. Sebab tu kita tak boleh nak analisis Quran tak pandai bahasa Arab tapi duduk analisis terjemahan tu tak boleh. Ambil pengajaran umum macam tu, bertakwa, masuk neraka, syurga, tu tak apa. Tapi nak analisis mendalam pun tak boleh. Sebab apa? Version asal sahaja Quran. Benda ni tak boleh berubah. Ubah je tak jadi Quran dah. Agama lain ada? Agama lain tak ada. Injil dia berubahlah bahasa Iban, bahasa apa, duduk Injil macam. Kan? Ubah habis bahasa lain. Injil itu bahasa Cina, Injil bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, bahasa Injil. Version asal mana? Dah tak tahu dah mana version asal. Kita tak ada, tu je. Sebab apa? Ada sebab-sebab dia. Quran ni dalam bahasa Arab. Lisanun Arabiyyun mubin. Tuhan kata dalam Quran dengan bahasa Arab yang nyata. Bahasa Arab saja. Benda boleh berubah. Benda boleh berubah. Banyak hukum hakam dalam Islam banyak boleh berubah. Ulama buat satu kaedah nak menunjukkan hukum Islam ni boleh berubah. Tapi bukan semua yang boleh berubah. Macam mana? Al-ahkam taduru ma'al illah wujudan wa adaman. Hukum ini boleh berubah mengikut sebab hukum itu wujud. Sama ada ataupun tiada. Hukum ni boleh berubah. Mana? Hukum-hukum yang tidak melibatkan ibadat, contoh dia lah. Tapi ibadat pun macam tadi kan. Atas terbang macam mana? Tu. Tapi kalau dalam hukum yang bukan ibadat ni, kebanyakannya boleh berubah. Boleh berubah. Sebab tu isu-isu yang banyak sekarang ni, sebab apa ada berbagai pandangan? Sebab analisis ulama-ulama kita ni pandangan kena ubah macam ni pandangan kena ubah. Tak jadi masalah sebenarnya. Tak jadi masalah sebab dia nak membawa hak mana lebih tepat membawa kepentingan manusia. Jadi dia pun ubah. Mungkin macam berdasarkan tempat lah. Zaman tak ada kereta, apa nak kata mesti pakai tali keledas. Sebab naik unta, jatuh benjol gitu je, kosok-kosok bangun lari juga lah. Tapi kereta jangan main, boleh campak daripada kereta tu, tak pakai ni. Lepas tu mungkin kita buat undang-undang baru. Hukum dia kena ikut. Macam tu. Jadi hukum ni dia fleksibel. Ada benda gini, ada benda statik je. Nak tunggu, saya nak tunggu ustaz ubah ni haji KLCC. Murah sikit. Boleh balik hari je. Tak boleh, tak akan berubah punya benda tu. Duduk Mekah situ, Kaabah tu je. Semayang menghadap Kaabah, tak boleh berubah dah. Itu antara asas dasar-dasar agama yang tak akan berubah. Sampaikan umat Islam ni digelar dengan Ahlul Qiblah. Ahlul Qiblah, ahli kiblat. Maknanya kalau orang Islam tu memang menghadap kiblat lah jawabnya. Sebab apa? Orang Islam kan kena semayang tak? Jadi para ulama mengistilahkan orang Islam ni dengan istilah Ahlul Qiblah, dia panggil. Ahli kiblat. Takkan nak ubah, tak boleh ubah punya. Jadi ada benda boleh berubah, ada benda tak boleh ubah. Kalau semua tak boleh berubah, mati kita. Mati kering punya kalau semua tak boleh berubah. Lalu undang-undang yang berbentuk semasa zaman dulu, Tok Hakim pun mana ada gaji. Sahabat-sahabat Khulafa' Ar-Rasyidin ni semua dialah ketua negara, dialah hakim, dialah tu menteri keuangan, dialah kau. Mana boleh benda tu kena ubah. Zaman sekarang ilmu dah terlalu luas. Seorang ilmu, satu ilmu saja, contohnya ilmu agama, tak boleh duduk dalam seorang orang satu ilmu agama ni. Sebab ilmu agama tu sendiri sudah bercabang-cabang. Ahli hadis, banyak jenis ahli hadis. Ahli hadis ni orang yang tahu tentang hadis.
Kalau di hospital tu tak, kan ada doktor, ada farmasis. Kalau farmasi ni duduk balik kampung memang kata doktor. Sebab dia duduk kerja hospital. Tapi dia bukan doktor. Dia tak reti tentang penyakit. Dia reti tentang ubat. Kalau cakap bab ubat, champion dia. Kan? Satu gedung ubat tu dia tahu lagi. Dengan tempat-tempat letak tak tahu. Tapi penyakit ni kena makan ubat ni. Ubat ni boleh campur ubat ni. Ubat ni. Dia tak tahu. Dia tu doktor tahu. Kalau bagi takkan tak boleh kot campur je ubat ni. Makan-makan berasap keluar. Sebab apa? Kimia yang ada dah ni tak boleh campur dengan yang ni. Yang ni tak boleh. Tak boleh. Yang ni sebab tu kalau kita pergi makan antibiotik pun kita pergi jumpa doktor, saya nak makan ini. Okey, tak apa, saya bagi satu lagi. Tak apa ke doktor? Tak apa, ni lain. Kan? Jadi saya tak tahulah mendalam tentang ilmu ni, tapi nak katanya ulama pun macam tu juga. Ulama hadis, ada gedung hadis dalam diri dia. Dia tahu ni hadis dhaif, ni hadis sahih. Tapi kalau tanya hukum hakam mungkin dia tak tahu. Sebab dia ada khazanah hadis sahaja. Hukum hakam, analisis hukum apa ni, ulama fiqh pula dia panggil. Dalam ulama fiqh ni ada apa? Ada orang yang mahir undang-undang keluarga. Cakap bab nikah, cerai, talak, apa semua fasah apa ni champion. Ada undang-undang negara yang jenis perlembagaan ni, jenis apa semua ni. Tanya hak pahir perlembagaan, pergi tanya undang-undang keluarga. Dia sengih macam kita juga tak tahunya. Nampak tak? Bidang pengkhususan. Jadi oleh itu Islam mengakui semua benda ni. Satu-satunya agama yang mengakui kapasiti manusia. Dalam agama lain semua duduk atas kepala padri belaka. Semua padri kata betul, semua padri kata mesti betul. Tengok. Islam membawa tak boleh manusia biasa yang betul ni seorang je, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Bukan sebab dia tu, sebab dia menerima wahyu daripada Allah. Sebab tu dia jadi betul. Dan Rasulullah ni sallallahu alaihi wasallam dia menerima wahyu dalam perkara-perkara agama. Dalam perkara yang tak agama dia tidak menerima wahyu. Sebab tu bila nak pegang, kita nak atur strategi macam mana? Nabi tak bagi kata putus, kita kena buat macam ni. Sebab apa? Sebab Tuhan bagi tahu aku. Tak ada. Nabi bermesyuarat. Mesyuarat gini. Tengok peperangan Khandaq, Salman Al-Farisi bagi cadangan. Oi, kata hang ni Nabi. Tak nak perang, orang nak bunuh, tak ada idea. Orang lain tu kan bagi idea. Macam mana? Yalah, aku Nabi terima wahyu dalam perkara-perkara keagamaan. Strategi perang ni benda yang fleksibel. Jadi Salman Al-Farisi dia kata, gali perang, gali ni lah. Ini teknik Parsi punya ni. Strategi baru. Tak ada, Nabi tak kata Allah dah wahyu dengan aku gali parit. Tak ada. Nampak tak? Perang Uhud, Nabi bincang. Akhirnya idea Nabi orang tak terima. Idea sahabat yang tak Nabi tu pula Nabi terima. Sebab apa? Sebab Rasulullah tidak menerima wahyu dalam bab tu. Kita kena faham juga. Jangan semua Nabi buat. Jom. Tak ada. Ada. Ni sebab tu bila kita belajar benda-benda macam ni, lama-kelamaan makin nampak keluasan Islam dan kehebatan Islam. Sebab itulah agama Islam ni dia tetap kekal dan sesuai untuk manusia semua. Sampailah hari akhirat. Pergilah bangsa mana pun dia tetap. Sebab apa? Sebab dia ada tahap keanjalan. Dia ada tahap keanjalan. Bangsa ni macam ni, orang Melayu ni dia jenis gini. Dia pun sesuaikan dengan ada orang Melayu punya ni. Dengan tidak menghilangkan prinsip-prinsip asas. Prinsip asas tak hilang. Ibadat asas tak hilang. Tapi pembawakan tu dia ubah sikit. Dia boleh sesuaikan. Nabi tak paksa. Jadi ini yang kita apa ni. Kemudian Dr. Yusuf Qaradawi menyebut sebahagiannya kita dah kupas, iaitu bukti-bukti kesederhanaan. Saya tak nak ulang daripada awal, tapi terus saya nak pergi kepada bukti-bukti kesederhanaan dari sudut kita secara tak langsung tadi kita dah sentuh sedikit sebanyak kan. Yang dari sudut akidah kita dah sebut, dari sudut ibadat, akhlak,
perundangan. Islam ni package dia tu ngam. Cuba tengok antara maksud kesederhanaan di sini, saya ulang sekali lagi, maknanya ngam. Maknanya stabil, maknanya menepati. Jadi bila Islam mari, kalaulah Islam ni tak ngam, keperluan manusia ni ibarat dia gelas ni, keperluan manusia. Nak mari tudung dengan tudung besar, tak jadi kerja. Sebab apa? Saya tunggang sikit je berebuk jatuh. Kan? Tapi kalau tudung tu benda ni je kelubuk dalam tu, rosak dia ni. Tudung kecil, nak tudung benda besar, tak cukup, tak memenuhi keperluan. Tapi bila mari yang ngam ni, ngam tu. Ni Islam ni. Ni masalah manusia. Masalah manusia, nak tumpah saja, nak jatuh saja, bergolak saja dalam ni. Mari tengok. Penyelesaian yang Islam bawa tu ialah ngam dengan keperluan manusia. Sebab tu dalam kita cerita sini, dalam ibadat, Dr. Yusuf Qaradawi jelaskan di sini. Akhlak dalam Islam tu adalah akhlak yang seimbang. Cuba kita tengok. Islam, dia kata dalam aspek kumpulan keterlaluan dalam memandang tinggi fitrah semula jadi manusia. Kumpulan kedua memandang buruk terhadap fitrah manusia. Ni nombor 30. Apa ni muka surat 30. Kalau nak ikutkan manusia punya pandangan terhadap akhlak, hancur lebur. Sebab apa? Ada orang terlalu memandang akhlak manusia ni ialah sesuatu yang nak suci dia tu, dia pun tak boleh bayang macam mana nak suruh jadi macam malaikat. Ada yang menganggap manusia ni lebih kurang binatang saja. Boleh buat apa yang dia nak, tak ada halal haram, tak ada malu, tak ada adab, tak ada apa, semua tak ada. Buat aja apa yang nak buat. Ni barat hari ni dan tamadun-tamadun moden hari ni semua ni jadi macam binatang. Sebab tu kita tengok pakaian binatang, cara bermuamalat jadi binatang. Sebab mereka melihat manusia ni ialah tak ada semua. Agama-agama yang terseleweng ni, dia terlalu nak jaga manusia ni, nak menyucikan jiwa sampai benda yang manusia tak boleh buat dia nak suruh juga. Sebab apa? Malaikat ni lah tak berdosa. Jadi kita kena jadi macam malaikat. Tak boleh makan pun sekadar nak hidup je. Kahwin tak boleh, kerja tak boleh, kumpul harta tak boleh, dapat pangkat tak boleh, semua tak boleh. Dan mari Islam salah. Manusia ada keperluan dia. Kamu jangan jadi. Sampailah akhlak-akhlak individu. Islam ni dia ajar kita supaya berakhlak dengan akhlak yang seimbang. Sebab tu dalam Quran, wala taj'al yadaka mabsutatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Saya dalam seminit 2 lagi boleh ya? Kita dah lebih ni sikit ni. Jam tu betul ke? Takut tengok jam mati sampai ke esok saya tu kamu. Tuhan kata dalam Quran, jangan kamu jadikan tangan kamu itu terbelenggu. Dan jangan wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik. Dan jangan kamu memberinya keseluruhannya. Maknanya Allah ibaratkan orang yang bakhil ni ialah orang yang terikat tangan dia sampai tak keluar langsung. Sementara Tuhan kata juga, jangan kamu beri semua harta kamu lalu kamu terpinga-pinga, tak boleh buat apa. Kan? Jadi seimbang. Jangan jadi kelekuk sangat, jangan jadi borok sangat. Okey, dalam semua benda lain, Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam ni mari nak ajar kita supaya menjadi orang yang seimbang. Orang yang membuat sesuatu ni cukup dengan keperluan yang ada. Dalam marah, dalam sayang, dalam bersungguh-sungguh, dalam berehat, semua ada. Dia nak suruh seimbang. Kan? Tapi kita tidak. Kadang-kadang kita melebihkan material. Contohnya, orang mari kereta besar, salam kita rapat jeep. Kan? Buat apa? Kereta dia besar, rumah dia besar, pangkat dia besar. Mari orang kereta kerbu kereta kena.
Tak layan, tak hormat. Nak hormat orang, tengok benda. Itu tak boleh. Sebab apa? Kita melebihkan benda. Nampak tak? Tapi tengok cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Petang tadi saya semalam saya ada menyiapkan satu terjemahan buku. Agak lewat jugalah malam. Saya dalam masa saya menterjemah tu, saya berjumpa dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Nak moral dia ni. Saya tak ingat matan hadis ni. Nabi kata bantulah pemimpin kamu dalam menyelesaikan masalah mereka. Lebih kurang hadis tu maksud macam tu. Maknanya sebab apa tu? Sebab Nabi nak suruh supaya pemimpin ni air muka dia terjaga di depan rakyat. Maknanya Islam ni dia bukan fikir masalah rakyat saja. Masalah orang yang berkedudukan ni pun dia jaga. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berhubung dengan orang berpangkat dalam masyarakat ni. Bila zaman Nabi tidak diktator, semua orang tak ada jawatan dia seorang, bukan. Ketua kabilah apa ni ketua juga. Cuma Nabi ni tertinggi. Bila dia berhubung dengan kabilah-kabilah ni, dia ambil hati kabilah tu sebagai orang berkedudukan. Dia tak buat orang tu macam orang biasa. Cuma Rasulullah SAW tidak menghormati orang tu kerana harta, kerana benda, bukan. Tapi kalau macam kedudukan, umur, itu dihormati. Contohnya, sewaktu Rasulullah SAW duduk dalam masjid, mari dua orang, adik-beradik nak semayang. Mari dua orang nak semayang. Kemudian bila Nabi tengok tu, adik jadi imam, pergi ke depan jadi imam. Nabi kata, baru orang tu nak mulakan semayang dia, Nabi kata, kabir, Nabi kata tak, ni suruh abang jadi imam. Tengok tak? Maknanya kedudukan, ni orang lebih tua, ni lebih muda, ni lebih berpangkat, ni orang dihormati. Jangan pula orang ni pangkat Tan Sri apa kita main, mai sini betul? Marah ni. Aku ni. Tak boleh. Kita kena jaga benda tu. Sebab apa? Tidak bertentangan dengan norma-norma yang Islam suruh jaga. Jangan kita anggap Islam ni semua benda-benda tu tak ada. Yang adanya iman. Tak ada. Islam jaga juga. Tapi tahap dia tu yang terlebih tak boleh. Kan? Bila Abu Zar kata dekat Bilal, wahai budak hitam lah, anak orang hitam. Kan? Nabi marah. Maknanya tak boleh menghina ke warna dia, sifat dia, tak boleh. Sebab itu benda yang keduniaan. Orang dah terima benda tu sebagai maruah orang. Kita jaga. Jadi akhlak dalam Islam tu tidak melebihkan kerohanian sehingga melupakan kebenaran. Jadi setakat tu saja untuk hari ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit sebanyak saya dapat kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Cuma saya nak minta sesiapa yang ada buku boleh mula membaca bab 4. Saya ni jenis lompat-lompat ni. Bahaya ni lompat-lompat ni. Ciri-ciri kesederhanaan dalam Islam. Ni metod pemikiran Dr. Yusuf Qaradawi. InsyaAllah dalam kuliah yang akan datang kita akan mula tengok macam mana. Apakah ciri-ciri, apa yang mesti ada dalam kefahaman kita tentang Islam, yang menyebabkan kefahaman kita tu menjadi jitu cantik Islam ni. Mudah-mudahan kita diberi keluasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberi peluang. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.